banjir di Terengganu mengakibatkan korban yang pertama 2 hari lepas, anak-anak perempuan 2 tahun. Itulah, kita turut simpati lah kepada adik yang meninggal dunia tu. Sekarang dah lebih daripada seorang kan. Dah 3 dah. Kita harap lebih banyak kemalangan nyawa ni dapat dielakkan lah. Betul. Ya. Hari ni kan Kita berharaplah kawan-kawan yang berada di kawasan-kawasan yang potensi terlibat banjir ni, jangan biarkan anak-anak ni main air. Sangat bahaya. Kita tak tahu macam-macam boleh jatuh sebab dalam keadaan semua jalan dan longkang diliputi air tu, mungkin kita nampak cetek, tapi bila lubang ni kita tak perasan. Takut terjerumus masuk dalam lubang tu. Walaupun mungkin paras buku lali ke paras lutut ke, tapi bila lubang tu lebih dalam daripada yang sepatutnya, dah masuk dalam lubang tu nanti tak ada jalan keluar pula, dah satu masalah ni. Jadi pastikanlah berada di rumah. Kalau perlu berada di pusat PPS, beradalah di pusat PPS. Jangan tunggu sampai dah tenat baru nak fikir nak pecahkan shilling. Kalau ada tempat tu boleh pecah tak apa juga, tapi ada setengah-setengah kawasan ni dah pecahkan shilling pun dah tak boleh. Kalau rumah jenis rumah simple-simple, okey. Okey. Itu. Ya. Kalau kita lihat pada bulan September yang lepas, Kerajaan Negeri Terengganu telah peruntukkan 2.5 juta ringgit bagi persediaan hadapi banjir. Tapi kita lihat beberapa hari yang lepas, lihat kelemahan kerajaan negeri dalam usaha menyelamatkan penduduk-penduduk dan mangsa-mangsa banjir ni. Dia biasanya dalam bulan 1 tu kerajaan negeri akan dapat lebih kurang 1.3 bilion macam tu, duit royalti minyak. So masuk akal lah untuk mengatasi masalah banjir kita cuma peruntukkan 2.5 juta. Masuk akal lah, commensurate lah. Jadi inilah value rakyat negeri Terengganu di mata kerajaan negeri Terengganu, pimpinan Samsuri. Dan hari ini lebih parah, dia mengharap rakyat pula berderma untuk membantu rakyat di dunia sendiri. Sedangkan dia ada kemampuan luar biasa. Kita pun heran macam mana SPRM sampai sekarang ni tak siasat si Samsuri ni. Orang yang ada duit berjuta dalam akaun ni biasanya orang yang betul-betul kaya lah. Tapi kalau dia berani letak simpan duit dalam akaun macam tu punya banyak, kita bayangkan. Okey. Hari ni Sultan Perak, Sultan Nazrin titah untuk ini saya cakap ni berdasarkan khabar angin, khabar angin. Kenakan tindakan tegas. Belum tentu apa yang saya cakap tu betul, tetapi lebih baiklah kalau SPRM siasat. Sebab ada orang cakap, Kenakan tindakan tegas pada pihak yang eksploitasi isu agama dan kaum. Saya rasa itu dah sepatutnya daripada dulu lagi. Sesiapa juga yang mengeksploitasi agama, yang mengeksploitasi perkara-perkara yang berkaitan dengan perkauman ni, sewajarnya dia ambil tindakan tegas. Kita tak boleh biarkan penunggang-penunggang agama ni terus menerus menjadikan Islam tu seolah-olah macam agama dia saja. Siapa yang menyertai parti mereka, ianya dianggap sebagai menyertai Islam. Ini satu fahaman yang tak betul, satu perkara yang menyesatkan. Siapa yang meninggalkan parti mereka seolah-olah macam meninggalkan Islam. Dan mereka tak henti-henti memainkan api perkauman. Cukuplah. Jadi memang saya setujulah dengan pandangan Kebawah Duli Tuanku Sultan Perak. Sewajarnya kenyataan-kenyataan, tindakan-tindakan yang nampak sangat terlalu resis dan terlalu menunggang agama ni,
sewajarnya dihentikan serta-merta. Dan kalau misalnya mereka masih meneruskannya, sewajarnya pihak polis mengambil tindakan, sama ada di bawah Akta Hasutan 1948, atau kita boleh gunakan Akta MCMC, ataupun akta apa saja, mengikut peruntukan undang-undang sedia. Banyak benda kita boleh gunakan. Okey. Untuk hari ni kan, lepas pagi sembang-sembang kedai kopi kan, ramai yang melahirkan rasa upset. Upset tentang berita usul undi berkait tu dengan mudah aja. Sebelum ni digembar-gemburkan kata kerajaan akan runtuh lah apa kan. Ramai yang jadi berasa upset dan tertipu. Apa tu menurut? Sebenarnya memang runtuh kan. Jiwa Muhyiddin runtuh. Sebab semua cerita-cerita bohong dia semalam telah disahkan sebagai tidak benar. Cerita dia yang mengatakan bahawa mereka mempunyai 115 ahli parlimen bersama mereka, rupa-rupanya undi 3 kali pun masih lagi 74. Satu pun tak naik. Maknanya orang macam Isyamuddin Tun Hussein pun tak bersama dengan mereka. Orang macam Sarah Banan pun tak bersama dengan mereka. Jadi kita tumpang simpati dengan keruntuhan moral Muhyiddin Yassin. Kita harap beliau dapat bersabar, tabah dalam menghadapi saat-saat getir ni. Tengok muka dia memang jangan koyak sangat Tan Sri, relax, duit masih ada banyak, kalau boleh berehatlah. Ketua Pembangkang pun dah bagi pada Hamzah Zainuddin, jadi dah tiba masanya kursi Presiden Bersatu tu pun bagilah dekat Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Bagi kat orang yang lebih bertenaga untuk mengilhamkan fitnah-fitnah terbaru. Okey? Okey Dok, kalau kita lihat keputusan PR yang lepas, Perikatan Nasional menang besar di Terengganu. Jadi sekarang ni kita lihat hari ni TPM Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang turun tunai janji dia redah banjir kalau banjir. Jadi mana ahli-ahli parlimen yang menang ni? Yang kita pasti di saat besut hilang, semua tempat habis diliputi air. Yang saya tahu ahli parlimen besut sibuk berada di parlimen dalam menentukan 74 orang tu konsisten bersama dengan Tan Sri Muhyiddin. Saya rasa kalau misalnya besut tu balik ke kawasan, kemungkinan besar lah daripada 74 jadi 73 je. Tetap tak boleh jadi Perdana Menteri. Sepatutnya dia boleh set priority mana lebih penting. Sama ada nak hadir, dan dah hadir pula tu, bila time undi tak percaya, undi percaya kepada Perdana Menteri, mereka tak mengundi pun. Betul tak? Jadi kenapa dia tak boleh gunakan masa tu untuk kembali pulang kembali ke Besut dan selesaikan masalah rakyat di Besut? Okey? Dok, hari ni Menteri Ekonomi Bagi Rafizi Ramli bagi tahu kerajaan perpaduan akan tubuh jatuhan kuasa tapis yang gabung manifesto parti-parti yang dalam kerajaan. Apa pandangan Datuk? Macam mana? Ya. Saya dapati ini disebabkan dalam pilihan raya yang lepas, manifesto yang dikemukakan oleh Barisan Nasional ditolak, manifesto yang dikemukakan oleh Pakatan Harapan juga ditolak, manifesto yang dikemukakan oleh Perikatan Nasional juga ditolak. Kerana tidak ada satu parti pun yang bak kata orang tu berjaya menarik sokongan sehingga mereka boleh membentuk kerajaan secara bersendirian. Dan ini bermakna tidak ada satu pun manifesto yang boleh diguna pakai, yang wajib dilaksanakan. Jadi atas apa yang berlaku ini,
sewajarnya lah kerajaan memikirkan apakah benda terbaik di kalangan manifesto-manifesto yang telah diutarakan ini, yang boleh digemblengkan, dipilih manifesto-manifesto yang terbaik di kalangan terbaik ini untuk dilaksanakan oleh kerajaan perpaduan. Sebab kerajaan perpaduan tidak ada sebarang manifesto. Jadi it's about time lah tindakan yang dibuat oleh YB Rafizi ni untuk kumpulkan semua manifesto daripada setiap parti komponen kerajaan perpaduan dan pilih, cek implikasi kewangan semua, kita mampu tak mampu, dan mungkin ianya boleh diguna pakai dalam pembentangan belanjawan yang kita tengok rang undang-undang pembekalan yang diluluskan di peringkat parlimen hari ni, itu lebih kepada untuk bayar gaji kaki tangan awam 3 bulan. Tetapi untuk belanjawan 2023 kita belum ada. Jadi sewajarnya lah apa yang telah pun dirancang untuk dilaksanakan oleh setiap parti komponen diambil kira dalam menentukan belanjawan 2023. Okey. Ada lagi? Okey. Ini pasal PAS tu Okey. Ramai orang tanya tu pasal PAS, dia punya perlembagaan PAS untuk syarat menjadi ahli PAS tu. Ya. Dia kata akhir balik menurut hukum syarak boleh jadi ahli PAS. Bermakna berumur 13 tahun tu dah boleh terlibat jadi ahli politik. Jadi ini bahaya pada anak-anak muda tu, budak-budak kecil. Dia tak bahaya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat akhir balil ni itu apa yang terkandung dalam Islam. Tetapi bila dia nak buat undang-undang had umur untuk menjadi ahli tu, dia boleh buat benda tu dalam perlembagaan dia. So perlembagaan dia tulis 13 tahun. Pasal 11/3. 13 tahun. 13 tahun. Minimum 13 tahun. Yalah 13 tahun dah boleh jadi ahli lah. Akhir balik. Kita tak perlu risau lah pasal benda tu. Kalau kita rasa benda tu sebagai ancaman, maka kita lah kena turunkan keahlian kita kepada 13 tahun. Kalau kita anggap itu sebagai ancaman, itu hak mereka, parti mereka. Mereka nak 13 tahun ke 12 tahun ke sunat je terus boleh. Itu hak parti dia. Kita jangan kacau. Kan? Mengundi tetap 18. Itu pun ada orang bertikaikan. Kenapa nak bagi undi 18 ni? Dah dapat bukti bahawa undi 18 ni banyak tak fikir panjang. Tak faham pun pasal politik. Yang dia faham, mak bapak bagi RM10, Perikatan Nasional bagi RM350. Yang mana dia nak ikut? Dia ikut mak bapak ke dia ikut Perikatan Nasional? Takkan keputusan pilihan raya tu pun buat kita tak faham lagi, kan? Dia orang lebih pun dah faham. Bagaimana tu akta perlindungan kanak-kanak tu Kalau kau nak kira akta perlindungan kanak-kanak, kau pergi tengok silibus dekat pasti seluruh Malaysia. Daripada kecil dia dah hasut anak-anak kita membenci pemimpin Barisan Nasional. Kan? Itu sebab kita dah cakap dah benda ni. Sepatutnya Kementerian Pelajaran sekarang ni kena kaji balik kurikulum di pasti-pasti ni juga. Di semua sekolah-sekolah swasta ni yang dilaksanakan oleh PAS sama ada mereka ni menyalahgunakan institusi taska ni untuk brainwash anak-anak kita membenci pemimpin-pemimpin negara ataupun tidak. Ini patut diteliti. Kena hantar orang yang menyiasat. Tok, apa komen Tok tentang ni? Kenyataan Ketua Penerangan Pemuda PAS, Nazir Helmi, dia kata pelaksanaan unsur undi percaya semalam adalah bersifat remeh, populis dan melanggar keutamaan rakyat. Jadi dia Ketua Penerangan Pemuda PAS. Saya setuju dengan pandangan dia. Maka sewajarnya lah Ketua Penerangan Pemuda PAS
meminta supaya pengurusi Perikatan Nasional meletakkan jawatan. Dah 2 kali dah aku suruh ni kan? Sebab idea yang meminta supaya Dato' Seri Anwar Ibrahim membuat undi percaya ni supaya mengesahkan keabsahan dia ialah idea pengurusi Perikatan Nasional. Jadi kalau kau dah tahu pengurusi kau ni reti untuk bagi idea-idea yang remeh, kau suruhlah dia letak jawatan. Kan? Apa kau simpan biar awak hidup ni? Betul tak? Okey, ada lagi? Unit amal PAS tu. Unit amal PAS. Dia kecewa tu sebab dia tak dibenarkan untuk membantu mangsa tanah runtuh itu tu kan. So dia kata ini atas arahan pihak kerajaan tertentu lah, tak bagi dia melonjol kat situ. Dia kena faham satu je. Kawasan Kemalangan ni biasanya dia orang nak ikat dengan tali keliling tu. Nak masuk kawasan Kemalangan, kawasan bencana, kawasan bunuh, semua bukan boleh suka-suka masuk sebab benda semua dalam siasatan. Jadi biarlah agensi-agensi kerajaan buat kerja dia. Kalau nak bagi bantuan, kita pun, saya ambil contoh lah, saya nak bagi bantuan bakul makanan kepada pusat pemindahan sementara di Seri Gading contohnya. Tak lepas. Itu kerjaan Johor, kerjaan kita tu. Tak boleh. Kena salurkan melalui Jabatan Kemajuan Masyarakat. Kalau kau pun dah rasa macam kau tu JPM, JPAM. Itu masalah dia. Kalau ada banyak sangat, unit amal pun dah rasa dia ni macam JPAM. Unit amal pula rasa macam dia ni macam kumpulan smart kan. Lepas tu datang pula pemuda UMNO datang dengan skuad Sabil. Tak keharu dia. Semua orang rasa dia bos, semua orang rasa dia nak ambil tindakan dia sendiri. Abang Viva pun datang. Jadi kita tutuplah semua agensi kerajaan ni. Kita tukar JPAM hari ni ditutup dengan rasminya unit amal PAS menggantikan JPAM. Boleh macam tu. Okey. Tok, mengenai ni Ketua Pejuang Wilayah Persekutuan Khairudin Abbasan ni, dia letak jawatan. Dia keluar pada pejuang hari ni. Apa ini? Dan menyalahkan Mukris. Dia keluar daripada pejuang mungkin kerana tawaran yang diberikan oleh Anwar Musa lebih hebat. Walaupun kita lihat Umi, Nazira, Jamal, Norma pun mengatakan bahawa dia pun tak tahu menahu. Dia pun heran bila masa pula dia jadi Dewan Tertinggi. Itu pun kita tak check lagi dengan ni Abdul dengan dengan Khairudin atas kiri. Nama dia dipetik oleh Anwar Musa ni dimaklum ke tidak? Jadi tak apalah, kita harap Khairudin dengan pasangan baru dia Anwar Musa ni macam-macam benda indah yang dapat mereka buat secara bersama. Okey. Ada yang tanya dekat ni, mana juru gambar rasmi MB Terengganu? Tak ada ke dia nak post gambar MB Terengganu sekarang tu yang berkhidmat di kawasan banjir? Dia pergi berdua je. MB Terengganu sekarang ni dia di Auckland berdua-dua. Jangan diganggu pasangan sejoli ni. Okey? Ada lagi? Settle? Okey, kita minta tolong sahabat-sahabat tolong sharekan live kita pada malam ni supaya kita boleh memberikan penjelasan kepada isu-isu yang kita bangkitkan tadi dan lebih ramai yang akan faham insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.